Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan menceritakan mengenai proses bahagi pecahan di mana kita nak tahu kenapa semasa bahagi pecahan, bahagi bertukar menjadi darab, kemudian pecahan selepas operasi bahagi diterbalikkan. Jadi untuk memulakan penerangan cikgu akan pertama sekali menerangkan pecahan sebagai bahagi. Okey, untuk pecahan sebagai bahagi ini, cikgu akan ceritakan 3 situasi. Situasi pertama, cikgu ada 4 pizza. Cikgu memberikan pizza kepada 2 orang muridnya. Jadi 4 bahagi 2. Jadi sekarang ni ada 4 pizza. Cikgu guna contoh pizza lah sebab contoh pizza cikgu dah gunakan dalam video mengenai pecahan, penerangan asas pecahan kan. Jadi tak apalah, kita guna pizza. 4 pizza diberikan kepada 2 orang muridnya. Maka bila diberikan, setiap seorang murid dapat 2 pizza. Maka bila dapat 2 pizza, jawapannya ialah 2. Okey, 4 bahagi 2, 2. Seterusnya, untuk situasi yang seterusnya, kita pergi kepada situasi seterusnya. Cikgu ada 3 pizza. Cikgu memberikan pizza kepada seorang muridnya. Jadi ada 3 pizza dan diberikan kepada seorang sahaja. Maka seorang murid dapat 3 pizza. Jadi kita tahu 3 bahagi 1, jawapannya ialah 3. Dan akhir sekali, cikgu ada 1 pizza. Cikgu memberikan pizza kepada 2 orang muridnya. Jadi ada 1 pizza dan 2 orang murid. Jadi bila dibahagikan, setiap seorang murid ni dapat separuh pizza, ataupun kita sudah belajar pecahan 1/2. Jadi kita fokus kepada 2 situasi, di mana dalam situasi yang ketiga kita tahu 1 bahagi 2 juga boleh kita tulis dalam bentuk 1/2 kerana maksud bahagi ialah pecahan. 1/2 juga boleh menjadi 1 bahagi 2. Maka 3 bahagi 1 kita juga boleh tuliskan sebagai 3/1. Jawapannya 3. Kalau kamu semua perasan, dalam video sebelum ini cikgu pun ada cakap, apa-apa nombor bulat boleh ditambah 1 di bawahnya supaya menjadi pecahan. Inilah sebab dia. Kerana 3 bahagi 1, jawapannya tetap 3 dan tidak mengubah nilai. Okey, seterusnya. Sekarang ni kita pergi. Kenapa mesti terbalik? Okey. Jadi, untuk penerangan kali ini, cikgu gunakan contoh yang ringkas, iaitu 1/2 bahagi 1/3. Jadi ingat, bahagi juga boleh dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadi cikgu tulis macam ni. 1/2 per, nampak warna merah ni, per 1/3. 1/2 ni naik ke atas, dan 1/3 ni turun ke bawah. Jadi, bila kita tulis macam ini, makin pening kita tengok. Macam mana nak selesaikan? Okey? Jadi, untuk selesaikan soalan ini, oleh kerana penyebut yang di bawah ini ialah 1/3, jadi, kita nak tukar 1/3 ini menjadi 1. Supaya kita boleh abaikan. Jadi, 1/3, kalau kita nak tukar menjadi 1, kita darabkan dengan 3/1. Kita darabkan dengan pasangan yang terbalik. 1/3 darab 3/1. Sebab jawapannya kita akan dapat 3/3. 3/3, jawapannya 1. 3/3, 3 bahagi 3. Jawapannya 1. Dan bila kita sudah darab penyebut dengan 3/1, jadi pengangka pun kita mesti darab 3/1.
supaya nilai pecahan ini tidak berubah. Masih pecahan yang setara nilainya. Jadi seterusnya, kita akan dapat 3/3 ni jadi 1. Yang di atas pula menjadi 1/2 darab 3/1. Seterusnya, oleh kerana bahagi 1, kita tulis pun tak guna juga kerana tidak mengubah nilai kan. Macam 3/1. 3 lah. 4/1. 4 lah. Tak payah ditulis per 1. Jadi, kita tulislah 1/2 darab 3/1. Per 1 dekat bawah ini tak payah tulis. Tinggal ini sahaja. Jadi, bila lihat di sini, mesti kamu semua sudah perasan. Pada asalnya bahagi sudah bertukar menjadi darab. Dan pada asalnya 1/3 sudah bertukar menjadi 3/1. Inilah sebab kenapa setiap kali kita bahagi pecahan, bahagi kita tukar jadi darab, kemudian pecahan selepas operasi bahagi kita terbalikkan. Kerana proses yang berlaku ni, banyak dah conteng cikgu ni. Kerana semua proses ini sudah berlaku. Inilah sebab dia. Dan kita selesaikan 1/3, 2/1, dapat 3/2. Ini bukan pecahan dalam bentuk yang termudah kerana ianya pecahan tidak wajar. Dan kita permudahkan menjadi 1/2. Jadi langkah ini tak perlu ditulis. Ini hanya penerangan cikgu sahaja, hanya sebagai pendedahan. Kenapa diterbalikkan dan kenapa bahagi jadi darab. Ini cuma untuk pengetahuan lah supaya kamu tahu. Dalam matematik ini, setiap langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan soalan matematik ada peranan dia. Kita tak boleh nak buat sesuka hati. Ada peraturan yang perlu kita ikut. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.